Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan, rakan-rakan Facebook sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat tengah hari. Ni pagi, daripada pagi tadi, ini dah tengah hari, alhamdulillah. Sekarang dah menjelang jam 1 tengah hari, dan hari ini merupakan hari ketiga dalam minggu ini, iaitu bermakna hari ini hari Rabu lah. Hari ini hari Rabu. Betul lah kan, hari Rabu? Alright, jadi untuk itu belum hari Rabu, hari Selasa kan hari ni. Daripada 9 hari bulan, 10 hari bulan, ini adalah hari Selasa, 10 hari bulan November. Dah ter-advance sehari. Baik, kepada rakan-rakan Facebook, tuan dan puan semua, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat datang, dan kepada rakan-rakan yang berkesempatan untuk join Facebook Live kali ini. Ia merupakan satu sesi di mana saya mengambil peluang untuk membawa beberapa topik-topik yang sesuai untuk dibincangkan, terutama untuk kalangan tuan dan puan yang bergelar usahawan. Walau bagaimanapun, sekiranya tuan dan puan masih lagi orang kata sedang memikirkan atau sedang merancang atau sedang menapak dalam kerjaya, dalam satu kerjaya yang baru juga, maka perkongsian kali ini merupakan salah satu topik ataupun siri yang sesuai untuk tuan dan puan. Jadi untuk siri seterusnya ini, tuan dan puan, sebenarnya saya insya-Allah akan disusunkan mengikut secara orang kata berkala, dan semoga ianya dapat disusunkan supaya dia dengan penyusunan ini, maka tuan dan puan nanti boleh mengikuti satu persatu konten yang disusun untuk tuan dan puan. Jadi ada konten yang biasa pada beberapa siri FB Live yang direct, yang terus berkaitan tentang usahawan, tentang planning, tentang hal-hal pengurusan yang bentuk umum untuk perniagaan, dan dia sangat sesuai. Perkara-perkara yang saya bawa untuk perbincangan adalah sesuai untuk bisnes tuan dan puan yang masih dalam skala mahu bermula, dalam skala yang mahu dikembangkan, dan juga ia meliputi perkara-perkara yang diperlukan untuk kita sebagai individu yang bergelar usahawan, yang bergelar ketua, untuk mengambil tindakan dan melakukan sesuatu. Jadi sepanjang sesi FB Live yang saya kendalikan di page Nur Aminah Omar ini, sebenarnya ia adalah bertujuan untuk reach out kepada follower page dan juga rakan-rakan di Facebook terutamanya, dan juga beberapa orang kata rakan yang biasa menonton di YouTube. Ada beberapa individu dan beberapa rakan yang biasa menonton di YouTube, maka sesi ini juga sebenarnya saya siarkan di sana. Jadi kepada tuan dan puan semua, hari ini sebenarnya saya bawa satu lagi topik, iaitu tentang mencipta keyakinan. Dan konten yang saya bawakan ini memang khusus kepada tuan dan puan, sama ada tuan dan puan masih lagi mencari ataupun orang kata melihat, sedang review semula bagaimana cara-cara tuan dan puan untuk membina satu orang kata legasi, ataupun untuk membina satu memory dan satu impact yang baik sebagai seorang ketua dalam organisasi. Jadi siri action yang saya letakkan FB Live kali ini sebenarnya dengan satu siri yang bertajuk action plan, dan ia sebenarnya mensasarkan beberapa topik yang disusunkan untuk kita berbincang tentang perkara-perkara yang melibatkan kepada keperluan kepimpinan. Jadi salah satunya adalah tentang topik yang pertama yang saya bawa kali hari ini adalah tentang mencipta kejayaan. Baik, salah satu perkara yang kita perlu buat tuan dan puan, sebenarnya kita perlu mencari satu yang kita sebut sebagai kekuatan. Setiap individu ada kekuatan. Jadi kita dalam pada keadaan kita nak mencari kekuatan kita itu, kita mesti tahu kekuatan apa yang kita ada. Dalam erti kata lain, kita boleh sebut dia sebagai knowing your power. Orang kata knowing your power. Jadi apabila kita mengetahui di manakah kekuatan kita, di manakah yang kita boleh memainkan peranan yang lebih efektif, yang lebih memberi impact dengan keadaan-keadaan tertentu yang kita ada kuasa ke atasnya, yang kita ada kawalan ke atasnya, maka dengan itu kita akan menjadi seorang individu yang lebih membawa manfaat. Selama ni pun dah ada manfaat dah, tetapi kita nak bawa lebih banyak manfaat yang melangkaui kepada pasangan kita dan ahli keluarga kita sahaja. Jadi itu sebenarnya antara salah satu sasaran dalam siri action plan yang saya namakan sebagai action plan series. Dia akan memula hari ini, iaitu dengan siri yang pertama. Dan siri yang pertama ini akan membincangkan tentang
mencipta keyakinan, mencipta keyakinan. Ramai yang kata, oh saya tahu puan, saya confident, saya yakin. Betul. Jadi apabila kita boleh mengucapkan kata-kata macam itu, bermakna betul saya yakin, saya confident. Tetapi apakah sebenarnya satu cara sahaja? Sebenarnya kita tak nak bincang banyak-banyak. Satu cara sahaja tuan dan puan. Satu, bagaimana kita nak mencipta keyakinan itu. Satu saja tuan dan puan. Satu saja. Jadi kepada rakan-rakan Facebook yang dapat mengikuti siaran ini, saya sebenarnya akan bersiaran sekitar dalam 10 ke 15 minit begitu. Dan sekiranya tuan dan puan berkesempatan untuk menonton dan menyertai perbincangan ini, saya alu-alukan walau bagaimanapun sekiranya tuan dan puan menonton secara rebroadcast sesi FB Live kali ini, tak mengapa. Jadi luangkan sedikit masa untuk bersama-sama melihat perbincangan ini, bagaimana kita nak mencipta keyakinan. Jadi kadang-kadang tuan dan puan, tak kiralah kita ni usahawan atau kita seorang individu ataupun kita memang orang kata sebagai ketua organisasi ataupun kita kata kita melalui mana-mana fasa kehidupan kita ini, kita mesti ada satu, iaitu keyakinan. Keyakinan. Jadi apabila kita kata macam mana kita nak pastikan kita yakin, dia begini tuan dan puan, apabila kita kata kita tak ada keyakinan, bukan bermaksudnya kita kata kita tak pernah bercakap bahawa kita yakin, bukan. Apabila kita kata kita berkeyakinan, maksudnya kita mengambil tindakan. Hasil daripada yakin tu tuan dan puan kita buat. Hasil daripada yakin kita buat. Jadi apabila tuan dan puan kita dapati bahawa ada banyak perkara yang kita nak buat dan kita tak dapat buat, ada kalanya kita tak boleh buat, ada kalanya kita tak dapat buat, ada kalanya kita tak nak buat. Jadi kena semak semula apakah sebenarnya yang menjadikan perkara itu berlaku yang kita tak buat. Simple saja. Simple. Contoh, hari ini sepatutnya saya kata, contoh hari ini dalam jadual sepatutnya saya menghubungi 10 orang prospek baru, leads, untuk saya jadikan dia sebagai conversion, maksudnya untuk saya dapatkan dia untuk close sales dengan dia. Tapi kita tak buat. Jadi kita kena semak semula kenapa kita tak buat tu. Adakah pertama sekali kita tak buat kerana memang kita tak boleh buat, atau kedua sebenarnya kita tak buat sebab kita tak nak buat, atau yang ketiga sebenarnya kita rasa tak ada manfaat pun nak buat atau senaraikan. Kalau kita senaraikan kenapa kita tak buat tu, tuan dan puan akan nampak sebenarnya perkara yang menyebabkan kita tak buat tu adalah kerana kita tak yakin. Kita tak yakin dengan hasil, kita tak yakin dengan cara kita buat, kita tak yakin apakah ini perkara yang betul. Akhir sekali kita kata, tak apalah hari ni tonton drama Korea, atau hari ni tak apalah tonton sajalah dulu, rehat hari ni rehat, besok boleh buat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat semua perkara yang kita kata kita tak buat, iaitu kita tak ambil tindakan, itu sebenarnya dia akan relate, dia akan kembali kepada keadaan tidak yakin. Jadi satu saja, macam mana yang kita kata, macam mana kita nak jadikan kita yakin. Dia orang boleh bincang banyak cara lah, banyak perkara, tetapi dalam sesi tengah hari ni, dalam FB Live tengah hari ni, saya nak bawa satu saja, iaitu cabar ketakutan tu tadi. Contoh, kalau kita kata saya takutlah puan, saya takut kalau saya cakap macam ni nanti jadi apa? Saya takutlah kalau saya buat macam ni nanti apa kata dia? Kalau saya tulis macam ni nanti kawan-kawan kata apa? Nanti orang bagi komen macam ni, orang bagi komen. Jadi sebenarnya tuan dan puan, apabila kita takut nak buat semua itu, sebenarnya itu menunjukkan kita tak yakin. Jadi macam mana yang pertama sekali, macam mana kita nak cipta keyakinan? Cabar satu je. Tengah hari ni nak bincang satu je, iaitu cabar ketakutan kita. Challenge our own fear. Jadi salah satunya saya bawakan satu senario sekitar tahun 2018, seingat saya tahun 2018, hujung tahun macam tu, antara Oktober dan November. Pada waktu itu Facebook Live ataupun orang kata video pada waktu itu memang ramai dah guna, tetapi masih rendah, kurang, tak banyak. Jadi pada waktu itu, pada mula-mula itu, saya sendiri adalah antara individu yang tak yakin, saya sebut saya sendiri adalah antara individu yang tak yakin untuk buat FB Live. Jadi saya ingat lagi pada November 2018, pada waktu itu adalah antara bulan yang pertama saya mulakan FB Live. Dan pada waktu saya bermula itu tuan dan puan, sebenarnya saya menerima banyak komen-komen yang tidak memberangsangkan, sehingga ada beberapa video bila saya live itu saya padam, saya delete. Sehingga ke tahap itu, maksudnya takut, tak yakin. Tetapi satu perkara yang saya nampak dengan jelas adalah apabila saya takut nak buat tu, saya buat juga.
Apabila saya takut tu saya buat juga. Apabila saya takut tu saya buat juga. Kerana pada waktu itu saya paksa. Pada waktu itu adalah pada tahun pada dalam keadaan November 2018 tu begitu, adalah pada bulan di mana saya betul-betul memulakan saya punya solo practice pada waktu itu. Maksudnya saya menawarkan business coaching advisory pada waktu itu yang mula-mula sekali. Jadi saya perlu buat. Saya paksa diri saya. Saya kata antara cara yang terbaik untuk reach out kepada rakan-rakan dan tuan dan puan semua, terutama di platform Facebook, adalah dengan mengadakan FB Live. Jadi saya cabar. Saya takut, saya buat. Kerana sebelum itu ramai yang komen tentang appearance, tentang konten, tentang cara, tentang suara. Semua orang komen tuan dan puan. Semua orang komen. Walau bagaimanapun saya ambil beberapa feedback itu dan saya lihat sekiranya feedback itu sangat konstruktif dan membantu, saya ambil dan saya baiki. Jadi daripada situ kita dapat bina keyakinan kita sedikit demi sedikit. Jadi samalah tuan dan puan sama. Dalam konteks yang lain, katalah tuan dan puan kita nak melakukan sesuatu. Katakanlah kita baru bermula. Kita baru bermula untuk mengambil keputusan. Kita kata kita nak mulakan satu dropship contoh. Kita nak mulakan satu dropship. Jadi dropship yang pertama bila kita nak mula, kita kata kawan-kawan saya ramai ada dalam grup WhatsApp. Yang satu lagi saya ada ramai kawan-kawan dalam Facebook contoh. Grup WhatsApp sahaja dalam tu ada sekitar 700 alumni sekolah contoh 700 orang alumni sekolah. Jadi saya nak mula jual ni. Saya nak jadi dropship ni, saya mula bisnes yang pertama. Ini satu contoh nak mula satu bisnes pertama. Jadi kita pun kata kita ceritalah nak jual telekung. Kita pun cerita. Dan waktu itu ramailah yang komen nanti. Sejak bila jadi toke telekung ni? Wah cantiknya, sejak bila jadi bolehlah lepas ni banyak jual, bolehlah belanja kita. Jadi macam-macam komen-komen yang begitu menyebabkan kita yang asalnya memang takut, tak yakin, jadi lagi tak yakin. Jadi tuan dan puan, apa berlaku kalau dalam situasi itu, maknanya kita terus buat, kita cuba. Tapi kalau kita tak selesa, contoh apabila ada banyak komen tak selesa, kita semak balik apakah cara kita bercakap tentang bisnes kita itu tidak tepat atau tidak kena dengan caranya. Apakah perlu kita ubah skrip? Apakah kita boleh ubah proses? Apakah kita boleh ubah apa-apa yang kita lakukan? Jadi itu antara satu perkara apabila kita buat, kita baiki, dia akan menaikkan keyakinan kita. Tak kira dalam hal apa-apa tuan. Saya ada seorang rakan sebelum ini dia adalah cikgu di sekolah swasta. Dan kali terakhir saya jumpa dia, saya tak ingat dalam 3 tahun lepas, 4 tahun lepas saya jumpa. Sebenarnya sekarang beliau merupakan salah seorang ejen takaful yang berjaya. Ejen takaful yang berjaya. Walaupun dia tak ada agensi sendiri, tapi saya dapat lihat dengan cara dia, dengan bilangan clients dia. Maksudnya dia adalah salah seorang ejen takaful yang berjaya. Jadi saya heran juga. Sebelum ni dia aja cikgu. Cikgu yang mana dunianya hanyalah dengan anak-anak. Tapi lepas tu dia deal pula dengan individu-individu lain untuk jual, untuk jadi ejen takaful itu. Rupa-rupanya tuan dan puan, beliau beritahu saya bahawa pengalaman dia sebagai guru di tadika mengajar anak-anak itu sebenarnya dapat membantu beliau meningkatkan keyakinan diri. Kerana beliau kata sepanjang mengajar di tadika, anak-anak ini tidak memberi sebarang komen negatif. Anak-anak kecil ini dia tidak mengutuk-ngutuk cikgunya. Jadi sepanjang dia mengajar setahun, 2 tahun, 3 tahun itu, self esteem dia, keyakinan diri dia apabila nak bercakap, apabila nak bercerita meningkat secara tak sedar. Dia kata dia tak sedar. Sehinggalah lepas 3 tahun dia ada keadaan tertentu yang menyebabkan beliau terpaksa berhenti, dan antara kerja ataupun kerjaya yang beliau pilih pada waktu itu yang memerlukan masa yang fleksibel adalah menjadi salah seorang ejen insurans, dan beliau pilihlah takaful. Jadi dengan keadaan itu tuan dan puan, bermakna apabila kita challenge kita punya fear itu, kita challenge kita punya fear itu, dan kita masukkan diri kita dalam satu keadaan ataupun dalam satu environment yang selamat, yang kita tahu selamat untuk kita buat dan perbaiki sikit. Kita kena cari yang itu tuan dan puan. Jadi kalau tuan dan puan pertama bila kita kata kita nak challenge kita punya fear tu, kita kena buat dan buat perubahan, baiki. Dan kedua, kita mesti berada dalam satu environment yang kita tahu selamat dan disokong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam tempoh PKP ni, kalau tuan dan puan perasan ada banyak secara online grup-grup yang dibuka berbentuk challenge. Katalah 7-day challenge, 5-day challenge, 10-day challenge.
Jadi dalam grup-grup ini, apabila mereka buat challenge itu, sebenarnya dia nakkan semua ahli dalam grup Facebook itu ataupun dalam grup-grup itu untuk challenge dia punya fear. Satu, untuk menaip letak gambar. Contoh. Ataupun dia kata dia buat video, dia upload. Contoh. Ataupun dia buat Facebook live dalam grup. Tetapi grup-grup ini sebenarnya sudah ada satu peraturan di mana semua ahli dalam grup itu kena saling menyokong. Itu ada banyak grup-grup yang ditubuhkan, yang dibuka dengan tujuan untuk buat challenge ni. Jadi tuan dan puan boleh join grup-grup tu. Kalau tuan dan puan tanya saya join satu, tapi lepas tu bila dah banyak sangat, maksudnya tak sesuai, pendekatan dia tak sesuai untuk saya, maka saya tak buatlah, saya masuk dalam grup tu untuk menyokong ahli-ahli yang lain. Tetapi saya tak participate sebab bila dia ada macam 5 day challenge, 7 day challenge, sebenarnya setiap hari tu ada homework dan banyak kena buat. Tetapi dalam keadaan kita kena pilih lah. Kalau memang kita perlukan that 5 day challenge, 7 day challenge, kita buat supaya daripada situlah kita masukkan diri kita dalam satu safe environment, socially safe, untuk kita bina keyakinan diri. Itu satu contoh tuan dan puan. Mungkin ada perkara-perkara lain lagi. Sebagai contoh, kita nak buat keputusan. Apa yang menyebabkan kita tak ambil tindakan walaupun kita tahu 3 solusi ini ataupun 3 keputusan ini saya kena pilih salah satu dan saya kena buat? Apa yang menyebabkan kita tak pilih dan kita tak buat? Jadi itu sebenarnya salah satu perkara yang menunjukkan kita tak ada keyakinan. Ada setengah orang cakap tuan dan puan, tidak membuat keputusan juga adalah satu keputusan. Tapi kata-kata ini saya kurang setuju, kerana dalam keadaan tertentu, kalau kita tak buat keputusan, teruk. Kita tak buat apa-apa, teruk. Jadi tuan dan puan boleh relate, ada dalam keadaan tertentu. Contoh dalam keadaan tertentu, dalam keadaan hidup kita. Contoh kes perceraian. Nak cerai atau tak cerai? Saya tak nak buat keputusan apa-apa, diam saja. Tetapi tanggungjawab sebagai pasangan tak dijalankan. Itu yang maksud saya bila tak buat keputusan macam tu, maksudnya tak buat apa-apa pun merupakan satu keputusan. Dia adalah satu keadaan yang buruk. Jadi nak tak nak, sebenarnya kita kena buat satu keputusan untuk buat tindakan. Okey, kalau kita kata dengan tidak buat apa-apa adalah satu keputusan, jadi tindakan yang kita pilih itu adalah dengan tak membuat apa-apa, dan ia bukanlah satu tindakan, maksudnya tak ada movement. You neither there nor here. Kalau dalam bisnes kita kata break even, profit pun tidak, loss pun tidak. Jadi maksudnya apa? Dia seolah-olah satu keadaan yang berjalan macam zombie saja. Jadi kita perlu buat keputusan, dan untuk buat keputusan itu sebenarnya kita kena yakin. Jadi tuan dan puan, dalam sesi 15 minit kali hari ini sebenarnya saya dah bincangkan macam mana kita nak cipta keyakinan. Satu sahaja, iaitu cabar ketakutan kita, iaitu maksudnya challenge our fear. Jadi bila kita challenge kita punya fear tu, satu lagi ialah kita buat baiki. Kedua, masukkan diri kita dalam satu environment yang membolehkan kita dan menyokong kita untuk buat dan baiki. Dia begitu. Dia tak ada kita tak payah nak fikir benda-benda yang sukar-sukar, yang susah-susah sangat tuan dan puan. Betul, kita kan ada mentor. Betul, kalau kita ready untuk ambil coach, ambil. Betul, kalau kita perlu tambah skill, pergi training. Betul. Tetapi keyakinan yang sebenar tuan dan puan akan datang daripada diri kita sendiri apabila kita betul-betul nak buat. Macam mana keadaannya kita betul-betul nak buat ke tidak? Kitalah. Kalau kita pergi training, ambil mentor, ambil coach, tapi kita tak buat apa-apa, sama saja. Dia tak akan jadi apa-apa. Sebab tak ada keyakinan. Dia simple saja. Perbincangan hari ini simple saja. Jadi, cipta keyakinan. Yang pertama, satu sahaja, cipta keyakinan, iaitu challenge our fear. Kita kena cabar ketakutan kita tu tadi. Dan keyakinan ini mestilah benda yang baik lah tuan dan puan. Janganlah kita kata aku nak bunuh dia, tak boleh lah. Itu adalah satu jenayah. Bukan. Ini adalah antara perkara-perkara yang baik saja. Tujuannya nak buat perkara baik. Apabila kita nak cipta keyakinan, kita cabar kita punya ketakutan. Kita takut apa? Takut nak buat FB live. Cabar. Buat. Baiki. Macam mana nak dapat sokongan? Orang asyik ketawakan, orang asyik tak komen, orang asyik dislike contoh kan. Tak apa, pergi kat satu grup, cari satu kumpulan atau carilah satu orang sekurang-kurangnya yang sanggup selalu bagi sokongan dekat kita. Cari, masukkan kita dalam environment itu. Jadi dia mudah saja tuan dan puan. Kadang-kadang kita kata kita nak cari idea yang fancy, how to build your self confidence. Betul lah, boleh. Tetapi benda yang mudah ni boleh terus buat. Satu je, challenge your fear.
Alright, jadi untuk itu tuan dan puan, ini adalah siri yang pertama dalam action plan series. InsyaAllah kita akan jadualkan dan beberapa kandungan yang dah disusunkan ini saya akan masukkan dalam action plan series. Jadi kepada tuan dan puan saya ucapkan terima kasih, boleh share video ini ataupun nanti boleh join. Saya akan jadualkan semua sesi FB live saya, dan tuan dan puan kalau klik like dan dapatkan notification daripada page, insyaAllah dari masa ke semasa akan ada perbincangan lain. Jadi untuk itu tuan dan puan saya ucapkan terima kasih. Selamat tengah hari, selamat rehat dan selamat makan tengah hari. Sekiranya bekerja dari rumah, sama-sama jaga diri. Sekiranya pergi ke pejabat ataupun kerja kat luar, sama-sama juga terus jaga diri, dan kita tidak lupa untuk mendoakan dan saling menyokong antara satu sama lain, insyaAllah. Jadi untuk itu sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.